peristiwa yang wajib bagi setiap umat yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, imankan dengan yakin dan jazam dalam hati kita. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa ghaibiyah, satu peristiwa yang mencari akal, yang luar daripada adat kebiasaan, yang wajib bagi kita setiap umat Islam imani sebagai salah satu daripada tanda dan bukti kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru bukan saya nak ceramah lagi kan, ambil masa Ustaz dan justru tanpa melengahkan masa, sebelum kita menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz Don, jadi adalah lebih baik kita berikan sedikit peluang, sepatah dua kata kepada penganjur utama kita, iaitu yang berhormat Datuk Iskandar Zulkarnain, untuk memberikan sepatah dua kata alu-alu. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang di mana saya dengan besar hati dan berbangga dapat menjemput Ustaz Don Zainal untuk berada di Kuala Kangsar. Walaupun beliau mempunyai jadual cukup padat setelah berada di Parlimen Tambun baru-baru ni, hari Sabtu yang lepas. Alhamdulillah, saya dapat berbual dengan beliau dan saya mohon pada Ustaz datanglah ke Kuala Kangsar, di mana ni kali pertama Ustaz Don dapat bersama-sama kita untuk memberi sedikit amanat dan bersama-sama kita untuk menghayati peristiwa Isra' Mi'raj. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua khairah Masjid Imam Al-Bukhari yang dapat bersama-sama pada malam ini, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga program-program ini dapat dianjurkan selepas 1 April yang nanti, di mana SOP telah dilonggarkan. Tetapi saya mohon pada semua yang berada di sini supaya patuhi juga SOP, kerana bukan senang kita nak memansuhkan penyakit COVID-19 ini. Sama-sama kita doa kepada Allah SWT supaya kita dapat dihindari daripada penyakit COVID-19 ini, InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang hormat Datuk Iskandar Zulkarnain atas ucapan haluan beliau sebentar tadi. Mudah-mudahan kita dapat bersedia mematuhi SOP. Amin. Dan juga bersedia untuk membuka hati kita untuk mendengar kalam mutiara yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Don sebentar saja. Jadi insyaAllah tanpa meninggalkan masa, saya dengan ini mempersilakan Fadil Ustaz Don untuk memberikan ceramah dan juga membawa hati kita untuk menghayati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ibrah Isra' dan Mi'raj menuju Ramadan. Baik. InsyaAllah dengan segala hormatnya, falyatafaddal majura. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Surau Jumaat, Fadilatul Ustaz, Tuan Pengurusi dan juga Datuk sudi memberi jemputan kepada saya. Saya amat menghargai dan sangat teruja dengan kehadiran semua orang pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati dan memberkati tuan-tuan. Seterusnya yang saya raikan, para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini, ada salah silap kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya kasihi, lagi saya sayangi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat yang ada dalam majlis ini, semoga Allah yang pertama sudi mengampunkan dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga Allah sudi mematikan kita dalam mati yang baik, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kita mohon Allah Ta'ala sudi menerima semua amalan kita, walaupun amalan kita ni tak lawa tara manalah, minta Allah sudi terima, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kita mohon minta kalau Allah sudi bagi peluang, kita duduk dapat singgah menziarahi Baitullahil Haram Mekah Madinah lagi, insya-Allah, amin. Baik, sebelum saya mula lebih jauh, ada beberapa soalan nak tanya. Satu soalan tak relevan, dua soalan relevan. Soalan yang relevan pertama, tuan-tuan dengar ke suara saya? Mana saya duduk menyembang sorang-sorang lah. Tak luar dengar, tak dalam tak dengar. Khair. Habis tu saya pakai mic mana? Tiga mikrofon. Oh, hak ni luar. Lepas tu hak ni dalam. Lepas tu saya nak rapat mulut ke mana? Okey, yang ni tak apa. Tapi tadi kalau saya balik yang ni, hak ni tak dengar dah. Sebab saya duduk seronok ni. Betul? Tu lagu mana? Okey, tak apa. Sementara tuan-tuan nak aja, kita baca zikir dulu. Boleh baca zikir apa lah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.
Jom semua sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Dengan berkat kalamullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Jom semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Duduk majlis-majlis ilmu untuk gerakkan hatiku supaya tunduk Tuhan yang satu agar berkat jalan 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ada saya. Yang ni pegang lebih bagus. Saya tak mau tiang. Tapi itulah. Dia masuk saja. Kawal kat belakang, kat bawah. Oh, yang ni kira kat luar. Tak apa lah. Jadi saya yang ni saja cukup lah. Khair, okey. Tu macam mana? Azan dulu kau macam mana? Terpulang pada tuan-tuan, tempat tuan-tuan. Saya ni baru sampai. So, macam mana tutup? Tarik. Tarik je. Khalas, salam. Bismillah. Bismillah, insyaAllah. Okey. Maknanya tadi tu kira saya sembang dengan orang luar je lah. Orang dalam tercangak tak tahu apa dia pula dah. Baik. Soalan pertama saya tadi tu, pasal saya tak dengar suara saya lah. Soalan yang kedua, tuan-tuan semua sihat ke? Alhamdulillah sihat. Yang ni soalan ni tak relevan lah. Kalau tak sihat tak boleh main kan. Hak main ni confirm sihat lah kan. Yang ketiga, saya minta izin saya bercakap buka mas tu tak apa. Kalau di sini Datuk minta izin lah. Tak apalah, kalau apa-apa Datuk jawab lah. Saya serah kat Datuk lah. Kan saya tak tahu apa kat tempat ni. Mai jom niat nak sama-sama share je dah. Baik. Jadi kita tadi Fatihah baca dah. Kita baca doa menuntut ilmu dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tajuk hari ini bagi dekat saya dua tajuk besar. Satu tajuk Ibrah Isra Mi'raj. Kedua menuju Ramadan. Dua tajuk besar yang kalau hurai satu tajuk 3 malam tak habis. Kalau di pondok-pondok mereka mengaji kitab Isra Mi'raj tu 3 hari tak habis. Macam mana tu? Malam ni bagi dua tajuk besar. Satu tak masuk Ramadan ni, masuk Ramadan. Kalimah Ramadan ya habis dah sejam. Macam mana doktor kita? Jadi saya cuba sikit lah. Saya abang dah siap. Tajuk ni besar. Saya cuba sikit saja. Tang mana yang saya nak cuba tu? Saya nak cuba sikit tu di mana yarhamkallah. Ya, bahagian yang pertama saya nak cuba ialah apa hikmah dia Allah bagi Ramadan ni mai lepas Rejab.
Kita lalu Rejab dulu, kita lalu Syaban, baru kita lalu Ramadan. Pasal apa? Kita tak Ramadan dulu, baru Syawal, lepas tu Rejab, lepas tu Syaban, lepas tu Zulkaidah, lepas tu Zulhijjah. Pasal apa? Dalam hidup manusia yang Allah atur, saya nak pitang situ Datuk, boleh Lepas tu daripada situ tu barulah kita hurai sikit tajuk tu, keterkaitan dia duduk. Lepas tu kita ambil sikitlah hujung. Tak bagus juga kalau kita tak cerita pasal bulan Ramadan sikitlah ambil manfaat dia. Sebab ramai saya tengok yang mai hari ni dekat bawah dan sebagainya. Tapi sebab saya dulu atas nampak tuan-tuan saja, tengok lagi dah tengah jam cakap Aisyah dia pun balik mayang lah, apa tak ada lah ke bawah, tinggal atas ni Tapi saya harap ramailah supaya dapat manfaat pasal Ramadan. Ada benda penting saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Sebab berbaki Datuk lagi 10 hari. Malam ni tinggal 9 hari lagi lah Ramadan. Baik, khair. Okey, tajuk Ibrah Isra' Mi'raj menuju Ramadan. Tajuk pada malam ini dia nak kita hayati pasal bulan Ramadan, tapi guna jalan Isra' Mi'raj. Bagus dan sangat bagus berlaku pada malam ni. Sebab apa? Sebab di negeri Perak, kalau tak silap saya, Perak dengan Pulau Pinang lebih kurang sama. Kat Selangor saya tak sempat nak mendalaminya. Saya sempat di Pulau Pinang saja, iaitu haji ni saja beringat bagi tuan-tuan nampak. Kerja haji ni berapa hari sebenarnya abang? Kerja haji ni orang buat berapa hari sebenarnya? Orang pi buat haji 40 hari. Tapi kerja haji tu betul dia berapa banyak? Berapa lama? 5 hari je. Kerja haji ni 5 hari saja. Iaitu 9 Zulhijjah itu hari Arafah, 10 hari bulan Zulhijjah hari raya Aidil Adha, 11, 12, 13 hari meluntak jumrah, hari tasyrik. Orang meluntak jumrah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Kalau siapa habis round yang pertama, dia buat nafar awal, dia boleh pakai baju biasa apa semua, kecuali 3 benda yang melibatkan hubungan kelamin. Lepas tu dia buat pula lagi sekali, baru dia dapat nafar sani, dah selesai, khalas, dapat haji. So berapa hari kerja haji? 5 hari boleh dapat Habis tu yang orang pergi awal, tujuan dia untuk buat, siapa yang buat haji tamattu', dia buat umrah dulu, lepas tu tinggal dia nak buat haji. Atau dia pergi awal, dia buat umrah banyak kali, preparation untuk tenaga dia, untuk dia nak buat haji. Atau ada yang pergi awal untuk nak dapat pahala lama duduk dalam ihram, untuk nak jaga diri dia supaya jadi elok. Dia pergi awal, dia nak buat haji qiran boleh, haji ifrat pun boleh. Tapi mau nama haji, kerja dia 5 hari je. 9, 10, 11, 12, 13. Tapi Datuk, di negeri Perak, sama macam Pulau Pinang, untuk 5 hari ni dia punya kursus haji 17 minggu Datuk. Faham? Dia mula dengan pengenalan haji umrah, dia pengenalan kepada niat, lepas tu pergi pula kepada tempat-tempat mustajab doa, lepas tu dia pergi kepada tawaf 1 hari, sa'i 1 hari, wukuf 1 hari, meluntak jumrah. Faham tak? Dia pecah pantang larang ihram ada 13, dia pecah 2, 6, 7, lalu tu dia bahagi. Jadi dia pergi step by step. Jadi saya ulang balik, tuan-tuan tengok saya elok ni dekat tempat tuan-tuan ni. Tambah pula saya entahlah rezeki saya kot awal-awal PKP ni. Sebelum ni hak jemput saya pun tempat dia nama Masjid Imam Bukhari. Hari ni pun Imam Bukhari. Tuan-tuan tahu tak Imam Bukhari hafal berapa hadis? Ni Korea dia. Saya kata punca lah. Tuan-tuan pilih nama tu bukan calang-calang. Orang lama pilih tempat ni bubuh nama Imam Bukhari ni bukan saja-saja tau. Imam Bukhari adalah antara ulama hadis. Tuan-tuan dengar elok-elok saya bagi tahu tuan-tuan buah sikit lah sebab nanti nak masuk bulan Ramadan, dia mesti akan kacau juga tajuk tu. Tapi saya habaq dulu kat tuan-tuan sebagai orang kata apa, buah diri tuan-tuan lah. Tuan-tuan Qaryah Masjid Imam Bukhari kan, surau Jumaat Imam Bukhari ya. Imam Bukhari di dalam manaqib ni biografi. Dalam manaqib Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah,
Imam Bukhari hafal 600,000 hadis. 600,000 hadis bang. Dalam Sahih Bukhari, tak tahu ada ke atas tu, tapi insya-Allah rasanya di masjid ni mesti ada. Sahih Bukhari, hadis dalam dia lebih kurang 7,000 ke 8,000 hadis. Sahih Imam Bukhari. Maknanya apa? Maknanya Imam Bukhari tapi hadis sahih sahaja untuk dapatkan daripada sejumlah hafalan Imam Bukhari. Semoga Allah menempatkan kita dengan Imam Bukhari, bagi kita sempat jumpa Imam Bukhari, bagi kita duduk dengan Imam Bukhari, bagi dapat kenal Imam Bukhari, dapat tengok muka Imam Bukhari, orang yang berjasa kepada kita. Nak tapih dapat 8,000 ni, Imam Bukhari hafal 600,000 hadis. 600,000 hadis. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan tak sahlah orang kata apa? Beranggapan tuan-tuan tengok sudah hadis 40 Imam Nawawi. Tengok itu sudah. Tebal mana? Tebal tu. Cuba tengok Riyadhus Salihin. Ni bawah meja ni. Betul tak betul? Ada Riyadhus Salihin. Tarik tu dia keluar. Mukjizat. Tuan-tuan jangan minta macam-macam. Bawah ni meja Doraemon. Ni Riyadhus Salihin jilid 1. Berapa hadis Riyadhus Salihin? Mak ni jilid 1 baru. Tebal ni. Bukan 100, mana sampai 100. Jilid 1. Tebal ni. Kalau 600,000, semua duduk tahu sini. Siapa? Sahib nama tempat ni, iaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi saja nak bagi poin sikit kat tuan-tuan. Apa dia? Antara hadis sahih dengan hadis dhaif, yang mana lebih banyak Imam Bukhari hafal? Kalau dah hafal 600,000, yang sahih 8,000 saja, yang lain baki itu berapa banyak hadis dhaif yang Imam Bukhari hafal? Jadi berhati-hati bila nak cakap hampa guna hadis dhaif lah apalah semua. Ingat, antara hadis yang paling banyak dihafal oleh ulama adalah hadis dhaif. Berhati-hati bila bercakap. Jangan ada dalam ni lagu tu tak mau. Ini antara tajuk yang hangat juga di negeri Perak, Pulau Pinang. Ini antara benda yang hangat orang bincang. Pasal hadis dhaif. Sembang-sembang sikit hadis dhaif. Sembang-sembang sikit hadis dhaif. Apa pakai hadis dhaif? Jangan lupa, kalau hadis dhaif tak boleh pakai, Imam Bukhari tak akan hafal. So, Imam Bukhari hafal 8,000 hadis sahih. Baki dia ada berapa ratus ribu? Tak sahlah habaq 500 apa, habaq beratus ribu hadis. Baki dia siapa dia hafal tu? Hadis dhaif yang dihafal oleh Imam Al-Bukhari. Jadi berhati-hati bila nak cakap. Muqaddimah Imam An-Nawawi, hadis 40, kitab hadis yang menjadi rujukan kepada sekalian penduduk bumi. Tanyalah pelusuk mana, siapa tak kenal hadis 40 Imam Bukhari, Imam An-Nawawi. Muqaddimah dia Imam Nawawi tulis apa? Muqaddimah dia Imam Nawawi letak hadis dhaif terlebih dahulu. Buka kitab. Berhati-hati kita sebagai rakyat Marahin. Jangan senang-senang bila tengok Tok Mufti, orang-orang alim guna hadis dhaif. Jangan sangka kita cerdik. Yang tu saya pesan kepada masyarakat, jangan sangka kita cerdik. Saya pun tak berani nak kata lagu tu. Tahu-tahu baru habis SPM, baru masuk kelas diploma, mana lawan ulama. La haula wala quwata illa billah. Jangan jadi macam tu. Tambah pula orang Korea Imam Bukhari. Lagilah kena jaga. Kita tanya sejarah Imam Bukhari pun tak semua orang tahu. Tahu marah orang, ada dhaif. Jangan macam tu nah. Jangan macam tu. Kita tak seronok lagu tu. Sebab tu kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, mengaji ilmu ni kena ada 3 niat. Pertama, untuk menghilangkan kejahilan diri. Itu Ustaz dah cakap lah tadi. Clear tadi, cantik Ustaz cakap. Yang kedua, niat untuk beramal dengan ilmu. Bila dapat apa yang kita share malam ni, niat untuk amal. Dan yang terakhir, yang ketiga, niat untuk tolong kawan-kawan yang tak tahu. Yang ni bagus, generasi zaman sekarang yang ada TikTok, yang ada Instagram, dia suka share
Walaupun ada salah betul sikit, tak ada masalah. Yang tu kita berbetul saja, dia tak ada masalah. Tapi semangat kongsi tu, balighu anni walau ayah tu ada. Tu bagus, kita kena puji kawan-kawan kita yang ada TikTok dan sebagainya, yang ada Instagram, yang ada Facebook. Bagus. Bagus. Itu tak ada masalah, bagus. Yang tu yang ketiga. Apa dia? Niat untuk nak tolong orang yang mana tak tahu, kita perbetul dia bagi jadi elok. Jangan kita marah dia, jangan kita hina dia, jangan pelekeh dia. Jadi tajuk hari ni dahsyat sebab kerja haji 5 hari, kursus haji 17 minggu, Ramadan 30 hari, sekali pun tak mengaji, kursus pun tak ada. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan bila mai Ramadannya, ahlan wa sahlan Ramadan, bulan yang dicintai, bulan yang dirindui, tapi mengaji tak pun. Ni salah kita ni. Ramadan nak mai kat kita seperti pengantin, sepatutnya kita raih dia dengan kompang-kompang ilmu. Kita kena raih dia dengan gendang-gendang kezuhudan, gendang-gendang yang aku bersedia nak menyerahkan diri aku dalam madrasah Ramadan. Patut lagu tu. Ni kurma pun tak ada lagi kat rumah kita. Macam mana nak raih Ramadan? Sedangkan muqaddimah Ramadan tu, hujung bulan Sya'ban, Nabi bagi khutbah, Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun. Nabi guna perkataan tu dulu untuk describe bulan Ramadan. Nabi kata apa? Mai ke hampa semua satu bulan yang dahsyat, satu bulan yang orang kata apa? Azim. Azim ni apa? Luar biasa. Nabi explain lagu tu. Tapi kita punya sambutan tak ada. Sebab tu saya kata malam ni bagus. Dia jadi permulaan. Esok dah tak mahu dah mengaji benda-benda lain. Berhenti Zat. Mengaji Ramadan. Buka pekah puasa. Buka pekah Ramadan. Sebab nanti nak kena malam Lailatul Qadar. Nabi kata apa? Hadis malam Lailatul Qadar. Hadis paling famous, paling sahih, paling simple. Apa Nabi kata? Taharrau Lailatul Qadar. Cari, rebut. Taharrau, dia tak boleh cari lagu tu. Itu bukan taharrau. Taharrau ni dia kena cari sungguh-sungguh. Macam mana nak cari sungguh-sungguh kalau kita tanya apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Tak tahu. Yang tahu pokok sujudnya. Tak penting, tak penting. Yang tu penting. Sebab tu kena timbulkan zauq. Sebab itu Ramadan dia mai lepas Sya'ban, lepas bulan Rajab. Ni yang tajuk tuan-tuan bagi malam ni. Pasal apa? Pasal mesti ada sebab. Mana boleh Allah Ta'ala kata dalam Quran, bulan, susunan bulan sangat penting kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat penting. Dia bukan saja-saja bulan kita Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Dia bukan saja yang tu. Dia bukan saja-saja sedap syok dengar macam ni, sedap juga nasyid lagu ni kan, susul lagu tu. Dah. Bulan tu memang ada sejak daripada azali lagi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya dalam kehidupan manusia ada 12 bulan sejak daripada azali lagi. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah haramkan bulan itu daripada orang buat benda-benda yang tak elok, iaitu bulan Rajab. Jauh dia seorang-seorang dia, Nabi habaq dalam hadis dia duduk seorang-seorang dia jauh. Lepas tu ada 3 yang serangkai. Apa? Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. So ada 3 campur 1 Rajab, ada 4 bulan. So tajuk malam ni Isra' Mi'raj, berbincangan tentang tajuk dalam bulan haram mulia. Lepas tu masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, maafkan saya. Bukan saya sebut, Nabi sebut. Saya tak tahu. Okey, saja aja nak tanya. Tahun sini hari tu ada viral tak video saya pasal nisfu Sya'ban? Sampai tak kat tuan-tuan? Ada yang sampai, betul tak betul? Ada yang dapat mesej tu kan, tentang tu kan. Pasal apa buat mesej tu? Sebab Nabi habaq. Nabi kata bulan ni orang selalu lupa. Bulan Sya'ban, orang tak mengaji pasal Sya'ban. Apa ayat yang turun dalam bulan Sya'ban? Dalam bulan Sya'ban, ayat yang paling penting dalam kehidupan manusia turun dalam bulan Sya'ban.
Tapi tak ada siapa war-war benda tu. Sebab tu Nabi abang ada, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu ma baina Rajab wa Ramadan. Dia duduk di antara Rajab dengan Ramadan. Orang pasti akan lupa dengan dia. Nama dia bulan Syaban. Nabi kata, apa dia? Dalam dia ada turun satu ayat Quran yang luar biasa. Ayat ni tak akan dapat pada ayat-ayat yang lain, iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat apa ni? Ayat arahan untuk solawat. Berapa banyak majlis selawat berlaku dalam bulan Syaban? Tak ada. Puan-puan. Betul tak betul? Itu masalah kita. Sebab kita rasa bulan ni macam Januari, Februari. Sedangkan dia bulan Islam bukan lagu tu. Bulan Islam susunan dia kemah. Okey, tuan-tuan nak tengok lagi sikit dalam sikit. Boleh ya Datuk dengan gong-gong, saya minta izin minta izin. Apa dia? Cuba tengok. Dalam hidup kita, Allah tak akan pisahkan kita dengan Nabi Ibrahim. Cuba tengok dalam tahiyat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Cuba tengok susunan bulan kita. Muharram, Safar, Hijrah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Nabi lahir. Jamadil Awal, Jamadil Akhir, berlaku peristiwa-peristiwa. Rejab, Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad. Semua Nabi Muhammad, semua Nabi Muhammad. Sya'ban, selawat pada Nabi Muhammad. Ramadan, umat Nabi Muhammad berpuasa seperti umat terdahulu. Hari raya sangkut sikit dengan perayaan yang dikurniakan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, dia dah tak jadi umat Nabi Muhammad. Sebenarnya dia adalah peristiwa sembelihan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nampak? Allah tak akan tinggal punya kita dengan Nabi Ibrahim. Hatta dalam penyusunan bulan pun mesti sangkut dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia bukan saja-saja. Jadi sebab apa kita Ramadan dia mai mesti lepas Rajab, Syaban, Ramadan. Pasal apa? Ini cerita dia. Dalam bulan Rajab ada berlaku satu peristiwa agung. Tadi Ustaz sebut iaitu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan yang saya muliakan, abang-abang, ayah-ayah, peristiwa Isra' dan Mi'raj dia berlaku dan diceritakan dalam Quran pada dua surah yang berbeza. Benda berlaku satu malam, tapi dia diceritakan dalam dua surah yang berbeza. Tahu situ saja dah nampak panjang lah. Dia satu, betul tak? Dia satu peristiwa, betul? Isra' Mi'raj. Tapi Isra' dalam surah Al-Isra' juzuk 15, Mi'raj dalam surah An-Najmi juzuk 27. Kan beza tu. Isra' subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu surah Al-Isra' juzuk 15 awal ayat nombor 1. Tapi Mi'raj, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Panjang tu surah An-Najmi. Cerita pasal apa? Pasal Mi'raj. Dua peristiwa ini berlaku dalam keadaan Nabi naik langit nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sambung dengan Sidratil Muntaha, Baitul Ma'mur, dan sampai Nabi dapat kefarduan sembahyang. Okey, tuan-tuan tengok saya elok-elok. Masa Nabi naik langit yang pertama, apa Nabi nampak? Tuan-tuan nanti tengok dalam kitab Muniah. Saya bagi rujukan siap-siap kat tuan-tuan supaya nanti senang tuan-tuan nak rujuk kan. Kadang-kadang malam kita cerita tu, yalah, bukan banyak masa yang kita dah habaq dah. Ketika Datuk dan juga semua Datuk, ketika Nabi naik langit yang pertama, Nabi jumpa siapa? Nabi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam saja kah? Tak. Nabi jumpa sekalian malaikat yang menghuni langit yang pertama. Dalam hadis, dalam kitab Imam Ibnu Katsir,
Dia cerita kat kita, dia kata Nabi naik langit yang pertama, setiap langit Nabi jumpa malaikat. Ada 12,000 malaikat. Yang bawah 12,000 malaikat, ada 12,000 malaikat yang lain, ada 12,000 malaikat yang lain. Downline dia. Saya tak tahu berapa banyak. Dalam kitab Muniyah disebut kata apa? Ada 70,000 malaikat. Setiap langit Nabi. Buka kitab Muniyah yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Al-Arifur Rabbani Sahibul Karamah Syekh Daud Al-Fattani. Lah Nabi naik, Nabi jumpa. Langit pertama malaikat buat apa? Langit pertama malaikat qiyam, berdiri. Langit kedua, yang ni kami, yang cerita kami ni arwah Datuk Arun, dia nak tunggu baca kitab tu. So langit kedua, malaikat semua buat apa? Malaikat semua rukuk. Langit ketiga, malaikat semua sujud. Pasal apa sujud kita 2 kali? Rukuk sekali, betul? Qiyam sekali, betul? Setiap rakaat berdiri sekali, rukuk sekali, sujud 2 kali, betul? Kenapa sujud 2 kali? Arwah Datuk Arun tanya soalan. Kenapa sujud 2 kali? Sebab tengok kan, ketika Nabi naik di atas langit, kan Nabi bagi salam di setiap langit. Masa sampai di langit yang malaikat sedang sujud, malaikat mengangkatkan kepala mereka, kemudian jawab salam Nabi, kemudian mereka sujud balik. Subhanallah. Orang tanya, oh, gila, Allah suruh sujud, Nabi mai balik naik lawan Nabi, jawab lawan Allah, jawab salam Nabi, sujud. Dia silap, dia tak baca Quran. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina, macam mana ayat tu Ustaz? Sekiranya Nabi memanggil kamu, macam mana ayat tu? Dalam Quran, macam mana? Siapa boleh bantu saya? Kan? Kalau Nabi panggil, jawab. Dalam fadilat surah Al-Fatihah pun ada juga hadis ni. Ayat Quran, hai sekalian manusia, hai yang beriman, kalau Nabi panggil kamu, jawab. Kalau sekalipun tengah semayang, terutamanya semayang sunat, berhenti semayang. Kena jawab Nabi panggil dulu. Tu kedudukan Nabi. Bukan calang-calang. Nabi panggil, kena jawab. Malaikat kenal Nabi lah. Nabi naik bagi salam, mereka bangun, mereka jawab salam, mereka sujud balik. Kata arwah Tuan Datuk Arun ni, pasal itu sujud kita 2 kali. Lagi langit yang keempat baca tahiyat. Malaikat semua baca tahiyat, puji Allah Ta'ala. Langit yang kelima, malaikat baca tasbih. Langit yang keenam, malaikat baca tahmid. Langit yang ketujuh, malaikat semua baca takbir dan la ilaha illallah. Tengok elok-elok, tengok saya. Langit pertama campur langit kedua, campur langit ketiga, campur langit keempat, campur langit kelima, campur langit keenam, campur langit yang ketujuh. Kata ulama, sembahyang 2 rakaat umat Nabi Muhammad menyamai amalan 7 petala langit malaikat. Pasal itu Ramadan kena mai lepas Rejab. Pasal bulan Ramadan paling banyak nak semayang tarawih 2 rakaat. Kalau kita tak tahu benda lagu ni, kita duk lawan 8-20, 8-20. Kalau kita tahu lagu ni, kita tak mau, kita nak semayang 20. Betul tak ni? Kita nak semayang 20. Barulah nama tarawih. Kalau 8 bukan tarawih. 8 macam mana nak tarawih? Bahasa Arab salah. Bahasa Arab satu rehat nama dia tarwihah, mufrad satu. Kalau 2 dia panggil tarwihatani. Kalau 3 dan banyak plural baru jadi tarawih. Jadi kalau kita semayang 2 rakaat tarawih awal, lepas tu kita fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru 2 rakaat, belum rehat lagi, betul tak? Kita intermittent tu nak bagi apa dan orang yang mana masbuk sempat habis lagi 1 rakaat, betul?
So kita naik lagi 2 rakaat, betul? So jadi 4 rakaat. Bila 4 rakaat, baru kita nak rehat, betul tak? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Dia panjang sikit, betul? Subhanal malikil. Lepas tu time tu baru kita baca doa, betul? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Betul kan? Jadi yang tang situ baru 1 rehat. Jadi 4 rakaat, 1 rehat. Baru tarwiyah. Sambung 4 rakaat lagi jadi 8. 8 lepas tu baru rehat. Baru tarwihatani. Baru 2. Betul? So kalau kita sembahyang 8 rakaat, dia tak boleh panggil tarawih. Tarwihatani. Tukar nama. Kalau sembahyang tarawih plural, ini bahasa. Jangan main-main bahasa. Bahasa kena ikut. Bahasa menunjukkan bangsa, betul? Kalau bahasa menunjukkan bangsa, kalau macam tu, nampak bangsa kita suka banyak main. Ada bahaya apa? Bukan saya kata, Piramli kata kan? Bahasa menunjukkan bangsa. Mana boleh panggil orang woi woi woi, betul? Jadi kalau lagu tu bahasa menunjukkan bangsa. So kalau lagu tu bahaya, sebab kita bahasa sebut lain, semayang buat lain, orang kata main-main tu. Itu baru tarwihatani. Lepas tu buat lagi 1 rehat. Lepas 8 tu tarwihatani, 4 rakaat lagi. Jadi 12 rakaat semayang, baru tarwihatani. Lepas tu buat rehat sekali lagi, masuk lagi 4, baru tarawih. Jadi 16 rakaat. Maka lebih hampir kepada 20 rakaat Sayyidina Umar bila menyebutkan tarawih. Betul tak betul? Wallahualam. Tu. Pasal apa boleh jadi semangat? Sebab dia tahu 2 rakaat umat Nabi Muhammad menyamai amalan 7 petala langit malaikat. Takkan tuan-tuan tak mau? Sedangkan mukaddimah Nabi bagi tahu dalam dia tengok awak semua muka buat muka terbeliau betul kata. Siapa dah tahu? Dia tahu awak malam ni aku baru tahu. Banyak orang ni kan. Kacau. Jangan tunggu tu. Tuan-tuan kena tahu. Tapi untung sebab malam ni adalah baki lagi 9 hari. Sempat lagi surau nak ejah pengajian. Sempat lagi. Sebab dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi kan dipertontonkan dengan banyak tamsil. Tamsil ni perumpamaan. Antaranya yang paling besar sekali ialah nombor 1, sedekah. Masa Nabi take off mula-mula sekali. Nabi take off mula-mula sekali lepas Ifrit mai dekat Nabi. Nabi diajar oleh malaikat Jibril doa ruqyah Ifrit. Ifrit jatuh, tersungkuk dan terpadam obornya. Tuan-tuan boleh buka hadis banyak kat negara Nusantara ni punya banyak kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kat pondok-pondok semua orang baca kitab ni. Banyak aja. Syekh Nuruddin ada, Syekh Fahmi Zamzam syarah kitab ada. Tu semua orang yang meninggal mulia tu. Arwah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi daraini amin. Syekh Fahmi Zamzam ni tuan-tuan, beliau wafat masa Covid baru ni, Datuk. Beliau dalam doanya, ya Allah matikan aku umur 63 dan dalam bulan Rabiul Awal, dan dia meninggal 63 dalam bulan Rabiul Awal. Ni siapa? Ni wali lah. Orang-orang macam ni, mereka baca kitab-kitab macam ni, cerita dekat kita. Dalam peristiwa tu tahu muka sedih apa? Tak apa, meninggal elok dah. Dia tahu aku baru tahu nama dia ni. Macam mana? Dia selamat dah. Dia dah memang di sisi Allah dah terjaga dah. Silat-silat dah berjiran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dah best dah depa. Depa lah yang antara orang awal-awal yang menghidupkan majlis-majlis Maulid. Ketika Maulid tengah hangat di negara kita, depa lah antara orang awal-awal yang menghidupkan dia. Waktu zaman orang semua tak mau. Maulana ni lah. Kita Maulana. Enggak Maulana. Allahumma salli. Boleh Datuk melawak tawaduk. Melawak Datuk lah. Melawak. Boleh lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana Nabi take off tu, Ifrit dah main kacau.
Habis Ifritnya selesai, Nabi nampak ni tamsil yang berlaku dalam bulan Rajab, yang dalam peristiwa Isra Mi'raj sebelum nak sampai Ramadan. Saya tunjuk kat tuan-tuan keterkaitan dia. Tadi dah bagi dah 2 rakaat. Patutnya bagi yang tu dah boleh sadaqallah dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Boleh tutup dah boleh faham dah. Kalau aku berat juga nak sembahyang, tak tahu lah. 2 rakaat sama dengan amalan 7 petala langit punya malaikat. Allah kata apa dalam Al-Quran? Allah kata apa? Surah Fussilat. Kalau nak buka lah ni, saya boleh selak kat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa dia? Fa inistakbaru. Allah Ta'ala kata, ayat ni saya hafal daripada mulut arwah Tuan Guru Datuk Arundi. Fa inistakbaru wallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Allah kata dalam Quran surah Fussilat, tuan-tuan buka. Apa dia? Allah kata, kalau hampa dengan aku, Allah Ta'ala kata, kalau hampa fa inistakbaru, kalau hampa aku suruh semayang hamba tak mau, dia buat balok, dia buat malas, hampa dengan aku tak heran. Allah kata fa inistakbaru, aku tak heran. Kalau hampa belagak, wallazina 'inda rabbika yusabbihu wallazina 'inda rabbih, dan makhluk yang ada di sisi Allah yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Malaikat yang ada di sisi aku, yang langit pertama tadi berdiri tegak qiyam semayang tadi tu, berdiri tegak tu daripada awal dia dicipta sampai masa Nabi naik Isra Mi'raj, dia duduk berdiri, sampailah Datuk Arundin cerita kat kami dia duduk berdiri, sampai saya cerita kat tuan-tuan dia duduk berdiri, sampai kiamat dia duduk berdiri. Dia tak pernah jemu. Wa hum la yas'amun. Setakat penduduk Taman Bunga Raya kalau cemuh nak sembahyang tarawih 20 rakaat, Allah tak heran. Allah kata, aku ada malaikat yang tak jemuh kat aku, tapi hampa rugi. Pasal aku sedia dekat hampa semua tiap-tiap malam doa yang makbul. Tak mau rebut, rugi. Allah abad dalam Quran, tuan-tuan boleh buka surah Fussilat. Nabi naik tu, Nabi nampak apa? Dalam tamsil tu, yang selepas Nabi take off tu, lepas Ifrit, Nabi nampak ada satu taman, manusia duduk, mereka tanam lah ni, mereka tanam, terus naik pokok, terus keluar buah, mereka petik buah, mereka petik buah tu, mereka buah dalam raga mereka, buah petik tadi tu, dia petik tu, dia bubuh, belum sempat dia nak buah dalam raga dia, buah tadi timbul balik. Dia petik lagi, dia bubuh, dia petik lagi, dia bubuh. Tapi kata Jibril ni siapa dia? Jibril kata, hak ni semua orang yang sedekah harta dia di jalan Allah. Nabi kata apa dalam bulan Ramadan? Nabi kata, bulan Ramadan, bulan muasat, bulan simpati. Bulan yang kena banyak rasa simpati dengan orang. Kesian, boleh makan ke tak mereka ni? Kesian orang masjid duk tadarus, ada makan ke tak ada? Bulan simpati. Kita tak boleh nak rasa simpati banyak kalau kita tak tengok tamsil yang ada dalam Isra wal Mi'raj. Sambungan hadis yang saya baca tadi, bulan yang muasat tadi tu kan, bulan simpati untuk kesian ke orang, bulan kebajikan, bulan kita rasa kesian ke orang. Datuk, tengok Nabi kata apa? Bagilah kamu makan orang yang berbuka puasa. Nabi kata macam tu. Tadi 8 suku kita mula. Okey lah, lajak sikit 8-17 lah. Saya sampai depan tu 8 suku sebab kami dimaklumkan 8 suku. Lepas tu kami sampai situ bawah 8 suku. Kita kata tak apa, kita sampai 8 suku. Kami naik atas sini 8-17, buat ucapan sikit 8-20 lah kira. Saya mula. Lah ni dah 9 suku. Lagi 5 minit cukup sejam. Tuan, doktor rasa sekejap, saya rasa azab. Azab tu saya yang tanggung. So kita berapa lama? Datuk, berapa lama? Your call Datuk, no problem. Datuk nak berapa lama? Setengah jam lagi kita pukul. Okey, cantik. Setengah jam memang kepakaran saya. Sebab tu orang panggil 30 minit Ustaz doang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cuba. Kawan-kawan yang duk tengok secara alam maya ni tahan salah dengan kami sebab depa tak duduk dengan kita. Jadi depa tak rasa kehangatan tu. Depa duduk kat rumah sian depa kan. Lagi depa kata tambah setengah jam nak cemuih depa off lah kita kan. Nak buat macam mana tak payah. Baik, sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Bulan Ramadan, bulan simpati, bulan kesian dekat orang, bulan kebajikan.
Nabi suruh kita buat banyak-banyak. Jadi para sahabat, Nabi sebut sambungan dia hadis tu. Nabi kata apa? Oh, bagilah orang yang puasa makan, kerana kamu akan dapat banyak ganjaran. Allah ampun dosa kamu, Allah bagi kamu dapat ganjaran, Allah bebas daripada api neraka. Nabi sebut dalam hadis tu. Tuan-tuan boleh buka hadis tu nanti. Starting dia, ya ayuhan nas qad adhallakum syahrun azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Yang tu sambungannya sampai ke bawah tu. Siangnya diwajibkan berpuasa, malamnya dihidupkan dengan membangunkan malamnya. Siapa satu amalan sunat di bulan itu mendapat satu pahala wajib. Satu amalan wajib di bulan itu sama dengan 70 amalan wajib di bulan yang lain. Nabi sambung. Lepas tu Nabi beritahu bulan itu adalah bulan sabar, bulan itu adalah bulan muasat. Selalu orang cerita Ramadan ni bulan sabar ya. Hak muasat tu orang tak baca. Bulan Ramadan ni bulan simpati. Kita kena banyak kesian dekat orang dalam bulan Ramadan. Lepas tu dia bukan saja-saja bagi kita duk lapar, dia suruh kita rasa juga orang lain yang bila lapar. Tuan-tuan tengok saya. Nabi kata apa? Bagilah orang buka puasa tu belanja dia. Nabi kata lagu tu. Tiba-tiba para sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan semua orang boleh bagi orang makan. Kan kita semua tahu sahabat Nabi ada yang memang totally orang fakir miskin toih. Contoh dia macam ashabus suffah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Dia tak ada apa, dia main duduk semata-mata nak mengaji dengan Nabi je. Makan minum memang Nabi tanggung. Kalau nak suruh bagi sedekah tak ada. Tak ada. Kalau kita kata ni bagi sedekah sikit, dia kata tak ada. Puan-puan. Tak ada. Boleh tak? Dia tak ada duit. Tapi alim. Macam Sayyidina Abu Hurairah, dia tak ada duit. Dia bukan ada selai sepinggang aja. Masuk Islam pun 3 tahun sebelum Nabi wafat, Sayyidina Abu Hurairah. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Dia hafal hadis daripada Nabi 5,000 hadis. Yo dahsyat. 3 tahun masuk duduk dengan Nabi sebelum Nabi wafat. Orang lain lagi lama, dia 3 tahun lah. Tapi sebab apa? Dia dedikasi untuk duduk dengan Nabi je. Nabi keluar rumah tu dah catat dah apa Nabi buat, pakai kasut kaki mana, lepas tu Nabi pergi mana, Nabi ambil wuduk lagu mana, Nabi makan macam mana, Nabi jalan lagu mana, Nabi pergi duduk tak mana, Nabi tikaf tak mana tempat Nabi duduk. Dia hafal semua 5,700 hadis dia hafal daripada Nabi. Apa tu Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah. Kalau dia tak hafal yang tu, kita tak kenal Nabi pun. Dia tak hafal yang tu, kita tak kenal Nabi pun. Sayyidina Abu Hurairah dia hafal kat kita. Jadi dia semua ni dia dedikasi untuk ilmu, dia tak ada duit. Jadi dia kata, ya Rasulullah, bukan semua orang boleh bagi duit. Macam mana ni nak bagi orang makan? Okey, biasanya Nabi akan jawab, kamu tasbih lah. Tasbih tu pun sedekah juga. Kamu takbir tu sedekah juga. Hadis yang ke-25. Hadis Imam An-Nawawi, hadis 40 tu hadis yang ke-25. Tuan-tuan buka tengok. Lepas tu Nabi kata, sedekah tu tasbih tu sedekah, tahlil tu sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tolong orang sedekah. Nampak tak? Nabi bagi option yang lain dah tu. Tapi mai kat Ramadan, Nabi tak kata lagu tu. Ketika sahabat kata, bukan semua orang boleh bagi sedekah ya Rasulullah, dia berkata macam tu. Nabi tak kata, tak apalah lagu tu, ambil pilah tasbih ke apa ke. Dah. Nabi kata apa? Bagi juga orang yang buka puasa ni makan, walaupun sebiji kurma, setengah kurma, atau seteguk ayak kosong. Kita serius tak bab tu? Saja je tanya. Tahun lepas PKP kan, kita serius tak bab tu? Bagi jiran makan, order Grab food hantar kat kawan. Serius tak bab tu? Tak betul tak? Tekah-tekah rasa teringat buat. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab kita tak mula awal. Kita tak dan susun jadual kita, perasaan kita kepada bulan Ramadan, kita tak ada nak buat lagu tu. Dan satu lagi, kita Datuk minta maaf. Kita kalau bab kata nak bagi ke orang, kita akan rasa kena bagi RM100 baru kira bagi. Kalau bagi 3 kupang, tak bagi. Itu salah. Bagi ni takat patut badan kita ada. Ada RM100, bagi RM100. Ada sebiji, bagi sebiji. Ada 2 biji dalam buket, bagi sebiji. Patut lagu tu. Tapi yang tu kan kena latih. Bukannya masuk Ramadan baru nak berlatih. Masuk Ramadan baru nak berlatih, tunggu sebulan pula lah. Baru dah ada semangat nak bagi, dah hari raya. Hari raya lupa lah.
punca. Betul bukan. Hak tu lah duk berulang dekat kita tiap-tiap tahun. Betul tak betul? Hak tu lah duk berulang dekat kita tiap-tiap tahun. Lepas tu bila mai suruh puasa 6 dia dah tak jadi dah enjin dia. Betul tak? Sebab kita beza dan malu kita ni, semua yang menonton ni malu kita dengan orang tua-tua yang puasa 3 bulan. Betul tak betul? Kononnya kita nak tunjuk alim sikit daripada orang tua-tua, kita kata apa? Nabi tak pernah buat. La haula wala quwata illa billahil azim. Duk jual ayat tu ya sampai kiamat. Malu kat orang tua-tua. Orang lagi nak boleh beramal, kita duk jual ayat lagu tu. Ni Nabi tak buat apa? Saya nak tanya tuan-tuan lah ni, tang sini lah. Dah nama Imam Bukhari. Mesti orang dia alim. Saja tanya. Berenang sunnah Nabi tak? Sunnah Nabi betul tak? Nabi kata kuda memanah berenang, betul tak betul? Sekarang tuan-tuan beritahu dekat saya, laut mana Nabi berenang? Punca. Habis tu saya nak tanya, berenang Nabi buat tak? Tak buat. Tapi macam mana boleh jadi sunnah Nabi? Sebab Nabi sebut kok mulut Nabi. Ada sunnah, dia kena mai kok mulut, dia bukan mai kok buat Nabi. Bukan semua benda Nabi boleh buat. Tahu mana Nabi nak buat sampai nak ajak kita sangat, awak tak cerdik tahu mana? Betul tak betul? Jangan duk jual ayat tu tau. Ni buat apa Nabi tak buat? Betul Nabi tak buat, tapi Nabi kata. Bukan saya jawab tadi, saya tanya tuan-tuan dalam surah ni, betul tak betul? Saya tanya, berenang sunnah Nabi ke tak? Tuan-tuan semua jawab sunnah Nabi. Betul tak betul? Memang betul. Siapa berani kata berenang bukan sunnah Nabi? Siapa berani kata? Tak boleh. Memang betul, sahih. Berenang sunnah Nabi. Soalannya, bila Nabi berenang? Tuan-tuan tak boleh jawab. Memang tuan-tuan tak boleh jawab. Sebab memang Nabi tak berenang kat mana-mana. Habis tu kalau Nabi tak berenang, maknanya Nabi buat tak berenang tu? Nabi tak buat. Habis tu macam mana tuan-tuan boleh kata berenang tu sunnah Nabi sedangkan Nabi tak buat? Betul-betul punya Nabi tak buat. Sebab ada hadis Nabi sebut, alimu auladakum sibah. Ajakkan anak kamu berenang. Pasal tu dia jadi sunnah Nabi, betul tak betul? Jadi semua benar Nabi kena buat tak? Tak. Nabi sebut jadi tak? Jadi. Tu kena cerdik. Ya, duk jual ayat lagu tu kat orang, mentang-mentang orang semua tak tahu, duk jual ayat tu. Ni Nabi tak buat apa? La haula wala quwata illa billahil azim. Kita lagi nak galak orang-orang untuk beramal. Orang tak boleh buat lagu ni, kita pergi bagi kot sini. Bagi orang lagi boleh buat juga. Tak boleh nak punya, pergi kot sini. Lagi boleh buat. Ada sunnah Nabi. Banyak lagi. Kitab Riyadhus Salihin. Kitab Al-Azkar. Banyak lagi amalan-amalan soleh tu ada. Kitab Imam Al-Ghazali iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Punya banyak tu ada. Sayrus Salikin. Hidayatus Salikin. Apa nama? Bidayatul Hidayah. Punya banyak kitab amalan tu ajak kita buat. Kita duk jual yang tu. Nabi tak buat pun. Betul tak betul? Jangan jadi macam tu tuan-tuan. Saya mai hari ni nak ajak tuan-tuan, Ramadan jangan bagi lepas. Sebab Nabi ada amaran kepada kita tahu dalam bulan Ramadan. Kita duk seronok dengar pintu syurga terbuka, betul? Pintu neraka katuk, betul? Jin semua, setan kena ikat, betul? Tapi kita terlupa yang Nabi bagi amaran. Nabi kata apa? Kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu wa ardhah dalam satu hadis ni, Ustaz jangan duk tengok saya saja tahu. Kalau salah betul kita tahu. Bukan saja-saja tuan penasihat tu ini 25%. Kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Jabir kata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqal minbar. Falamma raqa darajatal ula faqala amin. ثم رقى درجة ثانية فقال آمين ثم رقى درجة ثالثة فقال آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات فقال لما رقيت درجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين أو كما قال صدق رسول صلى الله عليه وسلم. Perlukah saya terjemah sebab tengok semua bersungguh-sungguh hangguk lagi macam faham. Kata hadis Nabi kata apa? Sayyidina Jabir kata apa kat kita? Sayyidina Jabir kata, suatu hari kami duduk dengan Nabi naik mimbar. Masa Nabi naik mimbar, Nabi langkah anak tangga pertama. Nabi kata apa bang? Amin.
Nabi naik tangga kedua, Nabi kata amin. Nabi naik tangga ketiga, Nabi kata amin. Kemudian habis Nabi khutbah, sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dengar Nabi kata amin 3 kali, pasal apa tadi? Nabi kata, ketika aku pijak anak tangga pertama, Jibril mai ke aku, Sayyidina Jibril alaihi salam. Dia mai ke aku, dia kata ke aku, celaka satu manusia. Oi, ni Jibril kata ni. Quran kata apa? Muta'in sama amin. Dalam Quran sebut muta'in sama amin. Malaikat Jibril ditaati di alam langit sana tu. Dia bukan calon-calon orang, ni ketua malaikat. Dia mai dekat Nabi, dia habaq syaqiya abdun, Datuk. Dia habaq syaqiya abdun, celaka satu manusia. Adraka Ramadan, Ramadan mai 30 hari. Satu hari bulan ni, 3 hari bulan 4 ni lah, satu Ramadan. Berlalu 30 hari. Fansalakha minhu, berlalu 30 hari. Walam yughfarlah, Allah sikit pun tak teringin nak ampun dia. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Ramadan, semua syurga terbuka, neraka tertutup, jin terikat, setan terikat, tapi Allah sikit pun tak ingin nak ampun dosa dia. Dia ni teruk sungguh. Tapi macam apa jadi lagu tu? Macam apa jadi lagu tu? Sebab dia tak prepare. Dia tak tahu Ramadan ni teruk, apa seronok tara mana. Sebab itu sambutan kena penik, lampu-lampu, liklap apa semua kena pasang. Bukan semata-mata untuk raya. Raya kena buat sebab memang raya special. Ramadan pun special, serupa tu juga. Dia kena pasang lampu malam-malam, waktu saat lagi nak tarawih, bagi lilat-lilat, bagi ramai, siapa nak meniaga, kapan nak mai duduk, bagi meriah, bagi seronok. Budak-budak nak main kat belakang, bagi meriah. Sebab apa? Sebab setiap malam anak-anak yang berdoa, siapa? Allah menghampiri langit dunia. Allah kata apa? Siapa yang nak minta ampun, mai aku nak bagi ampun. Tiap-tiap malam Ramadan, mai aku nak bagi ampun. Ada hajat, mai aku nak bagi hajat. Hampa ada benar nak minta dalam hati, mai abang kat aku nak bagi. Tiap-tiap malam Ramadan. Dan Allah kata apa? Bawah daripada Syahrul Ramadan. Kan kalau tuan-tuan buka ayat surah Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, ni saya tunjuk kat tuan-tuan, kod-kod lah. Tuan-tuan tak perasan, saja saya tunjuk. Kod-kod lah, tuan-tuan tak perasan. Kalau ragu-ragu lagi tak tahu lah. Quran besar lah ni. Dengan Allah, bila Allah janji kena yakin. Ni lah. Tu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tu tangan sini. Turun bawah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Turun satu ayat je bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, bila hamba aku tanya kat aku, habaq kat depa, fa inni qarib, aku dekat dengan depa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Hampa tak minta lagi, aku berkenan dah. Dalam senarai apa? Bulan Ramadan. Sebelum nak tutup bulan Ramadan, belakang ni uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dia ajak pula, dia nak bagi tahu, kata malam tu tak ada apa, tak payah puasa, malam tu seronok, tak ada masalah. Esok puasa balik siang. Nenek abang yang tu. Tapi sebelum nak masuk tahun sini, bawah ni dia abang lu kat kita. Dia kata apa? Aku akan perkenankan doa siapa yang minta dekat aku, semua aku bagi dekat hangpa. Ni ada ni. Tapi malam kita suram Ramadan, macam sedih tiap-tiap malam. Sedangkan Allah mai meraihkan orang dalam bulan Ramadan. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab kita mula lambat. Cuma lah, kali ni tak mau. Ni dah mula awal dah, 10 hari awal dah ni. Rugi. Tuan-tuan mau start enjin, mau berlari terus. Jadi kena start. Maknanya apa? Mula malam ni dah kena mula start baca Quran lah. Bagi mulut biasa. Saat lagi tadarus tu, walau tak masuk-masuk. Tu yang wahalau terus tu. Walau tak masuk-masuk. Innal ladzina kafaru, innal ladzina jangan nak bakar darah orang. Orang nak baca juga, orang nak khatam juga, nak buat ikut. Pasal apa? Dia mula Injil lambat. Malam tu baru nak start Injil. Jenuh. Lah ni dah kena start baca Al-Quran. Start dah mula zikir malam-malam 2000, 1000 sebelum tidur selawat dekat Nabi. Dah kena mula dah. Dah kena mula. Pasal apa? Kalau malam ni kecundang, esok malam ada lagi.
Kalau malam esok kecundang, ada lagi. Ada 9 hari lagi kalau kecundang. Sebab apa? Jangan takut. Kalau kita kecundang banyak kali, mai Ramadan, Allah sendiri akan bangkit hati kita. Jangan takut. Sebelum ni pun kita tak buat, tapi Allah bangkit dah kita. Bangkit. Allah kata apa? Hampa mai ke aku berjalan, aku pergi ke hampa berlari. Betul tak betul? Ini Ramadan. Pasal tu Nabi starting khutbah, ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Akan mai ke hampa satu bulan yang dahsyat, bulan yang luar biasa, dan bulan tu penuh barakah. Rebut. Nabi nak suruh abang lagu tu. Boleh? Cukup setengah jam? Tak cukup lah? Baru 20 minit, lagi 10 minit. Kesimpulan lah. Baik, kesimpulan. Habis. Landing time. Boleh ya? Apa kesimpulan kita dapat malam ni? Boleh, Datuk? Kesimpulan pada malam ini. Nombor 1. Kesimpulan bahagi 2. 1 kesimpulan tajuk. 1 kesimpulan ada pesanan nak bagi tahu sikit. Boleh ya? Boleh, Datuk? Boleh, Datuk? Minta izin, minta izin. Kesimpulan. Nombor 1. Bulan Rejab hubung kait dengan bulan Ramadan ialah 2 rakaat umat Nabi Muhammad menyamai dengan 7 petala langit amalan para malaikat. Siapa tak rasa teringin lagi nak semayang, kena cari lagi hadis-hadis lain bagi dia semangat. Patutnya semangat dah tu. 2 rakaat kita saja, malaikat kena 7 petala langit. Kita 2 rakaat dia, sama dengan mereka. Subhanallah. Untung umat Nabi Muhammad SAW. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, abang, kakak, tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah Qaryah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seronok sebut nama lagu tu. Saya syok sebut lagu tu. Qaryah Imam Bukhari. Ainda zikr. Kata siapa tu? Guru Imam Asy-Syafi'i, iaitu Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Ainda zikri salihin tanzilur rahmah. Sebut nama orang soleh, rahmat turun. Masjid ni mukaddimah aja rahmat turun dah. Sama datang ke Qaryah Imam Al-Bukhari, rahmat turun dah. Kata siapa? Guru Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Kesimpulan yang kedua, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian Qaryah Masjid Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Ramadan 30 hari, dia perlukan latihan dan semangat untuk lalu dia. Mula malam ni atok perancangan. Kita tengok sini. Malam ni Malaysia lawan, betul? Friendly saja. Berapa dah? Tak tahu. 2-0. Kita 2. Kita selalu friendly, okey. Betul tak jadi. Hak tu geram. Tapi tak apalah, okey lah. Friendly menang. So, okey, 2-0. Macam mana semua orang boleh tengok bola? Sebab bola, dia bukan sepak saja. Dia ada letak tiang gol. Kalau, kalau kita bagi anak-anak main sepak bola bawah ni, dia ni tenang dia ni, dia ni tenang dia ni, dia ni tenang dia ni, dia ni tenang tanu, dia ni tang ni, dia ni tang ni, dia ni tang ni, berapa lama nak tengok? 5 minit ya. Lepas tu cemui kata bodoh depan ni tengok depa duk sepak bola tak ada apa, betul tak betul? Tapi letak tiang gol 2 biji ah. Belah ni sebiji, belah ni sebiji. Apa berlaku? Siapa penjaring paling banyak orang nak tengok? Siapa penjaring paling pantas? Siapa penjaring paling jauh? Siapa penjaring paling cantik? Puskas. Siapa penjaring? Siapa? Sebab apa timbul siapa? Sebab letak 2 tiang gol. Sama juga, Ramadan takkan ada apa-apa kalau tuan-tuan tak letak tiang gol. Tuan-tuan nak gol apa dalam bulan Ramadan? Khatam 3 kali, khatam 10 kali, tuan-tuan nak baca kitab, tuan-tuan nak baca hadis, 100 hadis, tuan-tuan nak zikir tiap-tiap malam, 1000, 2000, bulan ni tuan-tuan tak boleh nak buat, bulan Ramadan tuan-tuan nak buat. Tuan-tuan nak buat apa? Kita tak tulis. Baru kita seronok. Macam tengok bola. Kalau tak ada tiang gol, siapa pun tak suka tengok. Buat. Tulis. Capai tiang gol tu. Capai gol kita nak tu. InsyaAllah Ramadan kita seronok. Yang ketiga, kesimpulan malam ni ialah, minta ampun, minta maaf, ada salah silap daripada saya.
Itu yang saya boleh bagi dengan ilmu cetek saya saja. Habis. Itu kesimpulan. Selesai. Kesimpulan bahagian kedua. 3 pesanan untuk Ramadan nak mai ni. Apa dia? Nombor 1. Ni dakwah saya lah. Ni baru dakwah saya. Tadi tu habang saya. Ni baru dakwah. Dakwah 3 minit cukup dah. Apa dia? Yang pertama, 2 hari bulan 4, tuan-tuan, adalah malam pertama kita tarawih. Betul tak betul? Jadi malam tu tuan-tuan kena niat 2 kali niat. Niat pertama, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Malam tu niat tambah 1 lagi. Untuk mazhab Imam Syafi'i boleh kita. Apa dia? Tadi sahaja aku puasa esok hari, fardu atasku, bulan Ramadan fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Tambah 1 lagi, sahaja aku puasa sebulan Ramadan. Dia niat yang sebulan ni laku malam tu saja. 3 hari bulan 4 malam tu tak laku dah. Pasal apa? Ulama suruh niat yang sebulan. Kalau kata malam-malam lain kita terlupa niat, laku niat sebulan tu untuk sebulan. Walaupun yang berniat tu adalah perempuan dalam keadaan haid. Sebab haid dia tidak membatalkan niat. Boleh faham? So tu imam malam tu memang kena pasang niat 2. Bukan dia duk pikut lain pula dah. Oh, abang niat puasa duk pikut ni lain pula dah. So niat dia malam tu kena ada 2 kali. Yang pertama, sahaja aku puasa esok hari Ramadan fardu atasku. Yang ni wajib tiap-tiap malam. Yang ni wajib tiap-tiap malam. Cuma ala sabilil ihtiyat, atas langkah jaga-jaga, kita pasang siap-siap 1 niat ekstra malam pertama tu saja. Dia tak boleh pergi malam lain. 3 hari bulan 4 malam, 4 hari bulan 4 malam dia tak berlaku. Dia berlaku pada 2 hari bulan 4 malam tu saja. Sahaja aku puasa Ramadan sebulan, semuanya fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Kalau kata hari lain terlupa atau lewat bangun, sah puasa dia. Boleh dapat? Itu yang pertama. Tulis tu. Kalau tu imam lupa, peringat. Itu benda penting untuk kita sama-sama. Takkan kita nak tengok orang lain sampai tak dapat puasa hanya semata-mata kerana ni. Ada jalan penyelesaian dia. Itu yang pertama. Bahasa tu tuan-tuan boleh bagi tahu lah kat keluarga. Tambah pula Ramadan pertama kita jatuh hari Sabtu dengan Ahad. Mungkin ramai yang nak balik kampung, nak dengan adik-beradik, nak sahur sama-sama, nak buka puasa sekali sama-sama, sekali dapat kan. Dah lama dah tak dapat buat tu kan. Nak tarawih sama-sama malam tu, kali pertama first. Mana kita nak tahu. Boleh share dengan adik-beradik. Jangan lupa niat malam tu 2. 1, puasa esok. 1, puasa sebulan. Clear? Ada yang tak faham? Habis. Yang kedua, tuan-tuan, tolong jangan tinggal tarawih. Tarawih tak dapat dalam bulan lain. Tolonglah. Kalau pak saya kata, hang pulun 30 hari saja, baki tu ada 335 hari lagi. Hang tak mayang pun tak apa malam. Nak suruh 30 hari ni saja. Abang saya selalu kata lagu tu, 30 hari je. Takkanlah tahun 2022 masih lagi tak dapat menghidupkan malam Ramadan. Aish, nak kena tunggu main gadget apa lagi baru nak dapat. Tu. Boleh faham lah? Tolonglah raih Ramadan. Biar Ramadan mai kali ni kita puas hati. Meninggal pun tak apa, aku dah kemas dah Ramadan buat dah. Kita sama-sama. Saya ajak ni sebab saya pun teringin kau nak buat lagu tu, saya pun tak tahu boleh jadi saya lemah. Jadi saya nak ajak tuan-tuan. Rezeki saya pergi umrah. Kalau siapa pergi umrah bulan Ramadan, Nabi kata apa? Ka haji ma'i, seperti buat haji dengan aku. Maka kata ulama, siapa pergi buat umrah bulan Ramadan, confirm makbul tu ada. Sebab apa? Buat haji dengan aku. Nabi kata. Tu rezeki saya kat situ. Tapi 3 hari je, lepas tu dah balik main Malaysia dah. Tuan-tuan tak pergi, apa nak buat kat sini? Rancang lah. Rebut. Jangan tinggal tarawih. Kejut. Tak apa. Tidur bangun tak apa. Tak salah. Sebab tu nama dia tarawih. Dia suruh rehat. Kita pulun satu malam nak tibai terus, lepas tu kita nak tidur. Betul? Lepas tu bila nak tibai tu, main takat dapat rakaat, dia buat lagu tu. Dia buat lagu tu, cek mengah. Lepas tu tak semayang dah. Tak apa, tidur saya lagi bangun balik, tambah lagi 8. Tidur balik lagi, tambah lagi. Tak apa, tak salah. Yang penting jangan tinggal tarawih.
Buat takat mana patut, buat. Witir jangan tinggal. Lepas tu doa banyak-banyak, minta apa saja. Yang ketiga, last, bulan Ramadan clear tu, semua orang boleh baca. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan ni bulan Quran. Bulan Quran. Tak buat apa yang lain pun tak apa. Baca Quran. Baca Quran banyak-banyak. Khatam Quran. Mai pula pandangan. Minta maaf lah Ustaz, minta maaf. Bukan saya nak kata kat orang cerdik pandai ke pada. Tapi mai orang-orang ni dia duk tanya pula, mana bagus? Ustaz, mana bagus? Khatam Quran tapi tak tahu makna, atau tak khatam tapi tahu makna? Saya tanya, sejak bila jadi pilihan? Bukan kena buat semua ke? Betul tu? Siapa yang pecah dua lagu tu? Siapa yang mai duk bagi tahu kata lebih baik baca makna dengan ni daripada khatam? Siapa mai bagi tahu lagu tu? Nabi mana mai habaq lagu tu? Nabi Muhammad Quran berjalan, tapi Ramadan tiap-tiap tahun khatam dengan Sayyidina Jibril. Betul tak betul? Nabi Quran berjalan, tahun Nabi nak wafat, Nabi khatam 2 kali dengan Jibril dalam bulan Ramadan. Betul tak betul? Tahu-tahu mai kat orang macam kita yang duk kata nak ikut sunnah Nabi, kita boleh kata khatam Quran ke tapi tak tahu makna, ataupun baca makna tahu tapi tak khatam. Sejak bila jadi pilihan? Boleh faham? Jangan jadi macam tu. Tak mau jadi kelompok macam tu. Tak mau jadi macam tu. Bulan Ramadan, bulan khatam Quran, khatam. Makna kena tengok. Makna siang tengok. Tadarus, khatam. Boleh tak? Nah, saya tak faham sejak bila jadi pilihan. Siapa bagi pilihan tu dekat kita? Seolah-olah kalau hang khatam Quran, hang tak tahu makna, hang tak bagus. Aish, jauh sekali daripada kebenaran. Sebab tu dalam hadis dia kata, siapa yang baca Quran merangkak-rangkak, orang yang baca merangkak-rangkak tahu makna tak? Tak ada. Allah bagi dia apa? Ajran, 2 pahala. Betul tak betul? Ayuh. Siapa yang mahir, al-mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Dia bersama dengan malaikat kedudukan dia, level dia. Sebab apa? Dia teror Quran. Walladhi yatata'u, yang duk merangkak-rangkak yatata' yang duk tu. Walau tu. Dah lah walau pun sambung tak masuk-masuk, lagu mana nak tahu makna betul tu. Tapi Allah kata apa untuk dia? Falahu ajran, 2 pahala. Mai kat kita, mana lagi bagus? La haula wala quwata illa billah. Orang panggil cerdik tak bertempat. So jangan Ramadan balun Quran, kiri kanan depan belakang apa saja Quran ada, baca. Tak kira, baca aja Quran. Lepas tu khatam. InsyaAllah Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan dan saya. Okey? Semoga Allah Ta'ala pelihara tuan-tuan semua, bagi kehidupan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi tuan-tuan jumpa orang-orang yang soleh. Amin. Bagi tuan-tuan duduk dengan orang-orang yang soleh. Amin. Bagi kita semua dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Orang baik mencintai kita, kita mencintai orang yang baik. Orang yang mencintai orang baik pun mencintai kita juga. Bagi kita dapat duduk dalam suasana bi'ah solehah. Bagi Allah pelihara anak-anak keturunan kita. Jadi Allah Ta'ala pelihara isteri-isteri kita, pelihara kawan-kawan kita, sahabat kita, jiran kita. Tempatkan kita dengan orang yang soleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barikillahumma lana fi hadhihi syahri Sya'ban wa Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua. Minta maaf ada salah silap daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.